sudut, kalau daripada satu first tadi yang sistem pernafasan tu, okey, orang yang ada jangkitan, orang yang membawa patogen tu, dia lepaskan patogen tu melalui batuk ataupun bersin. Orang lain sedut guna sistem pernafasan, sedut guna hidung dia, patogen tu masuk dekat dalam badan. Daripada luka yang terbuka, cecair daripada tubuh pesakit sama juga, bersin ataupun batuk, kena dekat kawasan luka yang terbuka, lepas tu menjangkiti seseorang. Pemindahan darah tu seorang yang memang ada patogen, dia buat pemindahan darah dekat orang lain, lepas tu seterusnya menjangkiti orang lain lah. Okey, saya sambung balik yang Black Death tadi, dia ada 3 stage kan, dia ada bubonic. Bubonic ni, dia punya lesi just dekat kulit saja. Dia tak masuk dekat dalam badan. Dia tak masuk dalam paru-paru lagi. Yang kedua dia ada systemic. Saya tak ingat in between systemic dengan pneumonic, tapi systemic dia masuk dekat dalam sistem tunjang, sistem saraf, sistem nodulim, apa benda semua. Sampai dekat pneumonic tu, start daripada pneumonic tu, baru dia start menjangkiti orang lain melalui dia punya saluran pernafasan, dia batuk dengan bersin. Tahap yang bubonic tadi, dia belum sampai tahap menjangkiti orang lain guna batuk dengan bersin, tapi luka atau nanah yang keluar daripada kawasan lesi tu, daripada bengkak yang pecah tu, boleh berjangkit dekat orang lain daripada luka yang terbuka ataupun cecair pernafasan ataupun ambil pemindahan darah guna ni. Okey, jelas kan tu? Okey, jelas. Okey, Azam ada ceritakan bagaimana tadi cara penyakit itu tersebar dan sebagainya. Adakah dalam konteks wabak, bila wabak-wabak tu menular, adakah semua cara dia sama ataupun dia berbeza mengikut wabak-wabak tertentu? Okey, cantik soalan tu Aiman. Okey, setiap wabak ataupun setiap wabak penyakit ni, dia ada jalan dia tersendiri ya. Itu je ke? Hello? Saya tertinggal satu lagi tadi Aiman. Aduh, baru teringat. Tak apa, kita mungkin next topic. Banyak betul yang tertinggal malam ni kan. Tak apa. Sebab kabut je lah. Kabut nak lockdown ni mungkin. Kabut nak lockdown, kabut mikir. Okay. Saya tertinggal satu lagi. Rupanya vektor. Pasal okay. Boleh je. Azam. Okay, boleh. Cakap je, Azam. Cakap je. Saya cakap je, Azam. Santai kan. Kau yang paling santai kali sepanjang banyak speaker lah. Alright, sambung. Pasal vektor. Okey, bila kita cerita pasal vektor ni binatang ataupun serangga, biasanya nyamuk kan, nyamuk, kutu, hama, dia yang bawa patogen ni, tapi dia pecah sikit sebab kalau kita cerita kutu dengan hama ni dia termasuk dekat parasit punya kategori juga. Jadi dalam pada dia jadi parasit, dia jadi external. Kita panggil dia external punya parasit. Dia just dekat luar. Ada parasit yang masuk dekat dalam badan, contoh macam cacing, macam tapeworm, glimworm. Hello. Azam, kau punya Azam. Line dia tak. Hello, okay, dengar. Tadi yang cakap panjang tadi, dengar tak? Lepas tu putus tengah jalan. Alamak. Kita penat cerita pasal vektor. Tak apa. Okay, sambung balik. Orang boleh sambung. Untuk kau semua boleh. Esok pagi sampai habis esok pagi pun okey. Cakap sila. Apa dia? Sila. Helmi nak bagi sampai esok pagi ya. Tak apa, sila. Sekejap saya nak pasal vektor tadi. Okey, vektor ni
Vektor ni jangkitan yang disebabkan oleh sejenis binatang. Aiman, Yes, saya. sekarang dengar atau tak dengar? Dengar, clear. Kalau tak clear nanti aku bagi tahu. Kan? Okey, kita cerita pasal vektor ni. Vektor ni, penyakit bawaan vektor ni, contoh dia, kita ada denggi, kita ada malaria, kita ada Hello. Ya. Kita ada denggi. Okey, ada dengue, ada malaria dan juga ada apa? Contoh macam chikungunya, kita ada Zika. Okey, penyakit tu ataupun patogen tu dibawa oleh nyamuk. Lepas tu nyamuk tu gigit manusia, seorang manusia. Kemudiannya manusia tu dijangkiti oleh penyakit-penyakit tu. Dia ada spesifik punya spesies yang boleh bawa patogen-patogen ni. Contoh dia kalau macam Aedes, dia ada bawa denggi, dia ada bawa Zika, lepas tu dia ada bawa chikungunya. Kalau kata macam nyamuk tiup ataupun Anopheles punya spesies, dia bawa untuk malaria punya protozoa. Okey, Aiman. Alright lagi. Okey, boleh sambung. Dia soalan ni daripada tadi dia patah pergi, dia straight ke depan, lepas tu dia patah balik pergi kat vektor. Saya pun dah tak tahu kita kat mana. Alright. Teruskan Aiman. Soalan tadi sebelum vektor tu. Okey. Dalam konteks wabak kan. Jadi adakah setiap wabak tu dia punya, Azam kan tadi ada mula cerita pasal bagaimana satu penyakit tu berjangkit antara satu sama lain kan. Jadi dalam konteks wabak, adakah semua wabak ni dia punya penularan dia sama ataupun berbeza mengikut wabak, varian dia ataupun dan sebagainya? Okey, cantik soalan ni, Aiman. Kita cerita pasal satu-satu jenis penyakit ni, dia ada spesifik punya cara jangkitan lah. Contohnya kalau kata nyamuk yang bawa denggi, orang yang ada denggi dia takkan sebarkan denggi guna batuk atau bersin ataupun virus tu terkandung dekat dalam dia punya water droplet. Dia hanya akan dijangkiti dengan cara gigitan nyamuk sajalah. Contohnya kita bawa ke COVID ni sama juga. Kalau kata dia ada COVID, dia ada coronavirus disease ni, dia kena jangkitan, tiba-tiba dia kena gigit nyamuk, nyamuk tu takkan bawa virus tu. Sebab virus tu ada dekat dalam dia punya paru-paru, which mean dia akan menjangkiti orang dengan cara water droplet, dengan cara sistem pernafasan dia, batuk, bersin, dia release virus tu dekat dalam cecair yang keluar tu, dan orang lain sedut, orang lain ambil patogen tu masa bernafas ataupun ambil patogen tu melalui tangan, masuk dekat dalam sistem pernafasan, masuk dekat dalam organ pernafasan dan menyebabkan jangkitan. Okey, so dia ada spesifik ataupun cara tersebar yang untuk satu-satu virus lah. Dia takkan sama ataupun untuk satu-satu patogen dia takkan sama. Okey, Aiman. Alright. Bila kita sejak landa COVID itu tadi, tahun lepas lah maksud saya, kita selalu dengar perkataan pandemik, epidemik dengan lagi satu pandemik, epidemik dan endemik. Apa definisi tiga-tiga perkataan ni sebenarnya? Pandemik, epidemik dan juga endemik. Okey. Dan boleh bagi contoh satu antara pandemik tu, contoh dia apa, epidemik tu apa dan endemik itu apa. Okey, itu saja. Okey, cantik soalan ni, Aiman. Okey, Azam masuk. Azam, hello. Helmi, tolong wake up Azam. Pula. Test mic 1 2 3. Test mic 1 2 3.
perkataan Yunani kuno yang bermaksud, saya tak ingat dia punya ni. Aduh. Azam, putus-putus. Rasanya macam line tak clear Hai. Mungkin Smart, cuba test connection. Maaf kita ada gangguan. Putus-putus. Maaf kita ada gangguan dari mungkin line connection Azam yang slow. Saya tak dapat. Ataupun saya. Sebab saya tak dengar suara Azam. Harap tunggu sebentar. Hello. Hello, testing. Okay. Tadi asal tak clear lagi ke apa? Sekejap Aiman. Okay, boleh. Okay, mula balik pasal pasal pandemik, epidemik dan sebagainya. Pandemik, endemik dan epidemik. Dan bagikan contoh. Hai Aiman. Sekarang okey tak? Ya. Ya, okay lah ni okey. Dia macam rumah ni mencemburui. Aku tak aku tak boleh duduk dalam rumah. Dia jadi sangkut-sangkut. Line slow. Kena duduk depan pagar. Ajak anjing jiran tu duduk sekali mungkin line boleh clear. Alright. Okay. Tu selingan. Alright. Aduh. Sambung balik maksud epidemik and pandemic. Silakan. Okay. Kita tahu ada 3 tahap tu lah. Hello. Aiman. Ya. Line Azam kan punya line tak okey ke apa ni? Tadi dengar ke tak dengar? Tak, dia putus-putus lagi. La ilaha illallah. Sat. Mana nak duduk? Kau duduk curuk mana tu, Azam? Hang duduk kulim ke duduk curuk Tok Kun? Coy, curuk Tok Kun pun line kuat. Testing. Alright, clear. Okay, first dia daripada 4 tahap tu, daripada 3 tahap yang kita biasa dengar tu, kita ada pandemik, epidemik, endemik. Tapi dia ada tahap keempat untuk sporadik. Okay, ayat ni dah 2-3 kali kat saya ulang ni. Okay, yang first dia, pandemik tu, tahap pandemik dia berlaku dekat seluruh dunia. Dia mengancam penduduk dunia. Lepas tu dia berlaku dengan terlalu cepat. Pandemik ni berasal daripada perkataan Yunani kuno ataupun Greek yang bermaksud pandemos, berlaku dekat semua dengan membawa maksud penuh semua orang. Hello. Dan dia balik. Alright. Okay, boleh sambung. Okay, dia start digunakan sekitar tahun kurun ke Test mic 1 2 3 Azam Alpha Beta Charlie Tango Alpha Beta Charlie Delta. Betul aku cakap ni. Test mic 1 2 3 Azam, boleh masuk balik Azam. Saudara Azam boleh masuk. Janganlah macam Cik Small. Takut aku ni. Testing. Alright, boleh sambung. Takut aku kalau macam Cik Small ni. Okay, tadi pasal pandemik, kita pergi dengan epidemik. Epidemik ni dia satu-satu wabak dekat dalam sekumpulan manusia atau komuniti ya. Dia dekat satu kawasan spesifik je. Okay, untuk endemik ni dia berlaku dekat satu-satu kawasan khas. Tapi apa tu,
Hello? Okay, sambung balik. Sambung. Tak ada. Okay. Okey, untuk endemik ni, dia berlaku dekat satu-satu kawasan khas, satu-satu kawasan. Dan dia berlaku setiap tahun. Kita boleh tahu lah, okey, tahun depan kalau kata musim hujan, jadi balik demam denggi. Sebab punca dia, air bertakung, lepas tu, pembiakan nyamuk. Untuk satu lagi, sporadik. Sporadik ni, dia berlaku secara pola yang tak terkawal. Kita tak jangka pun. Tiba-tiba jadi. Contoh dia, kalau kata seorang yang ada COVID, dia masuk dekat satu kampung. Lepas tu, dia menjangkiti seorang penduduk kampung tu. Lepas tu dia belah. Tiba-tiba dekat satu kampung tu, jadi sporadik. Timbul tak timbul dan dia pun tak tahu mana datang jangkitan tu. Okey, itu contoh sporadik yang paling mudah sekali. Okey, Aiman, jelas ke? Okay, jelas. Okay. Kita kata nak santai malam ni. Jangan santai sangat, biru aku. Okay, baik. Azam ada ceritakan sedikit tadi pasal tempoh daripada awal wabak pertama yang menyerang manusia sampailah sekarang ke wabak COVID-19 ni. Jadi dalam banyak-banyak wabak mana yang paling menarik perhatian Azam untuk Azam kaji dan sebagainya? Hello, clear tak? Azam? Ya, saya Okay. saya dengar lupa soalan. unmute. Saya lupa unmute mic. Okey. Untuk wabak ni, kita ada macam-macam jenis wabak yang berlaku start daripada dulu. Kita ada smallpox. Smallpox ni dia jadi lesi dekat badan. Lepas tu, kalau kata orang yang sembuh pun, luka daripada lesi tu, luka daripada nanah yang timbul tu, still ada lagi. Lepas tu kita ada Black Death yang disebabkan oleh bakteria Yersinia pestis tu. Dia ada 3 tahap tu. Dia jadi nodulim, dia jadi bengkak, dia jadi terjadi nanah dekat dalam dekat kulit. Lepas tu sistemik, pneumonik. Kita ada juga wabak-wabak yang melanda tanah Melayu sejak dulu. Salah satu wabak yang saya cukup ni lah, ialah wabak taun dekat Kedah masa sekitar tahun 1800. Okey, wabak taun dekat Kedah ataupun kolera yang disebabkan oleh bakteria Vibrio cholera ni, dia berpunca daripada najis kerbau. Okey, kita cerita ringkas. Masa tu, Kedah tengah pesat membangun dengan kita punya sistem tanaman padi dan kita buat sistem peparitan, apa benda semua. Bakteria yang ada dekat dalam najis kerbau ni, dia masuk dekat dalam sistem peparitan. Seterusnya orang guna air daripada sistem parit tu untuk mandi, minum, dan menyebabkan wabak kolera berlangsung dekat Kedah. Itu satu. Selain daripada wabak kolera, dia ada juga wabak-wabak lain yang saya rasa cukup teruk. Kalau kata masih ada smallpox dekat dunia ni, saya rasa akan jadi problem yang sangat besar lah. Saya dah main saya rasa, Aiman. Tak apa, rasa-rasa je. Alright. Okay, ada tak wabak-wabak purba seperti Black Death ke ataupun seangkatan dengannya yang masih ada sekarang ni, ataupun kesinambungan yang menyebabkan secara teknikalnya wabak tu masih wujud? Okey, bila kita cerita pasal wabak-wabak yang daripada dulu sebenarnya masih wujud. Untuk Black Death, sebenarnya jangkitan Black Death masih ada. Dan kalau tak silap saya, 2-3 tahun lepas pun kita ada dengar pasal wabak Black Death dekat China, dekat Rusia. Okey, tapi apa yang baik dia,
Black Death ni disebabkan bakteria Yersinia pestis ni, which mean bakteria ni dia ada ubat tu. Dia tak macam virus. Virus ni kita tak ada ubat. Alright, terputus lagi. Azam sila masuk. Azam Abu Bakar 1. Azam Abu Bakar 2. Azam Abu Bakar 3. Saudara Azam sila masuk. Hello. Hello. Saudara Azam boleh masuk. Allahu Akbar. Saudara Azam boleh masuk? Hello. Hello. Saudara Azam boleh masuk? Azam Abu Bakar 1, Azam Abu Bakar 2, Azam Abu Bakar 3. Allah. Oh, nampaknya ada gangguan isu teknikal di sini. Sila diharap para pendengar boleh tunggu sebentar dan kami akan menyelesaikannya secepat mungkin. Terima kasih. Hello, Saudara Azam. Dah boleh klik as invitation as a speaker. Boleh klik. Hello. Maaf kepada semua pendengar pada malam ini. Sebentar kami akan menyelesaikan perkara ini secepat mungkin. Kita masih menunggu Saudara Azam untuk masuk semula. Harap bersabar dan jangan ke mana-mana. Banyak lagi maklumat yang Saudara Azam akan kongsikan mengenai wabak-wabak di seluruh dunia, dan juga beliau juga akan berkongsi mengenai wabak COVID-19 yang sedang melanda dunia pada ketika ini. Sila tunggu sebentar dan jangan ke mana-mana. Tunggu sebentar dan jangan ke mana-mana. Kita akan sambung semula sebentar lagi. Alhamdulillah setakat pukul 9.20 space Twitter tidak crash dan harapkan keadaan sebegini dapat sama semula seperti dahulu, sama semula seperti akan datang. Saudara Azam boleh masuk. Mungkin kita ada Saudara Safwan. Saudara Safwan boleh backup untuk bagi pihak Saudara Azam. Saudara Safwan merupakan sahabat Azam yang bersama-sama mengkaji mengenai pandemik penyakit-penyakit di dunia ini. Boleh Safwan terangkan pasal wabak-wabak purba, adakah masih ada ataupun tidak ada? Saudara Safwan boleh cakap? Tadi tiba-tiba terkeluar. Alright, kita kembali lagi. Okay, nampaknya Saudara Azam dah masuk sebagai speaker. Okay, tadi pasal terputus. Hello. Entahlah tiba-tiba terkeluar. Tak apa-apa. Ya, itulah siapa susah santai sangat tadi. Okay, boleh sambung ke adakah Azam tadi berhenti dekat macam 2-3 tahun lepas adanya
Black Death yang berlaku di Rusia dan China. Tapi apa tu? Okey. Black Death ni dia Aiman dengar ke? Dengar. Okey, Black Death ni punca daripada patogen yang kita panggil dia bakteria. Dan dia berbeza dengan virus lah. Okey. First kita kena ingat virus tak ada ubat tau. Berbeza dengan bakteria. Bakteria dia ada ubat, parasit dia ada ubat. Fungi ataupun kulat dia ada ubat. Tapi untuk bakteria ni, kita ada kes Black Death tu, dia ada antibiotik untuk bunuh bakteria tu dan kita ada rawatan-rawatan yang khas untuk ni lah. Saya sambung sikit lagi untuk yang berkenaan ubat untuk bunuh patogen-patogen ni. Okey, macam saya cakap tadi, kita ada 5 jenis patogen. Kita ada virus, kita ada bakteria, kita ada parasit, kita ada fungi, kita ada prion. Okey, saya tak nak sentuh sangat. Silakan sambung. Tak, tadi ada motor lalu. Okey. Saya tak nak sentuh sangat pasal prion tu. Prion tu dia complicated sikit. Okey, kita pergi yang dekat 4 tu je. Okey, ada yang tanya, kalaulah kata virus ni tak ada ubat, kenapa ada orang sembuh? Kenapa ramai-ramai yang berjangkit COVID ni berjaya sembuh? Okey, first, dia bukan ubat untuk bunuh virus tu. Dia ubat untuk kita elak daripada virus tu replicate dan dia hibernate dekat dalam badan. Okey, berbeza dengan bakteria tadi, kita boleh bunuh terus, kita boleh matikan tu bakteria tu. Sama juga parasit, kita boleh matikan tu parasit tu daripada dia hidup dekat dalam badan. Jadi, kalau kata macam COVID ni, itulah bila orang cakap kan, COVID ni orang batuk, kita bagi ubat batuk. Orang demam, kita bagi ubat demam. Kalau kata orang sakit tekak, kita bagi ubat sakit tekak. Yes, memang begitulah cara dia untuk jangkitan virus. Sama juga macam denggi. Denggi, kalau kata seseorang tu terkena jangkitan denggi, kena demam denggi, yang first kita kena risau dia ada satu demam berdarah denggi, which mean dia berlaku pendarahan dalaman. Dia punya vein ataupun dia punya saluran darah dekat dalam badan pecah dan menyebabkan pendarahan dalaman dan seterusnya menyebabkan badan, cecair dekat dalam badan kurang. Itu yang menyebabkan kematian. Sama juga COVID, kalau kata berlaku keradangan dekat dalam paru-paru, itu yang menyebabkan kematian, which mean kalau kata berlakunya radang paru-paru, kita bagi dia ubat radang untuk paru-paru. Kalau kata sistem salur darah dia tadi pecah, kita bagi untuk, dia ada sejenis ubat, saya tak ingat ubat apa. Kalau kata dia punya darah jadi beku, kita bagi dia antikoagulan untuk cairkan darah tu. Itu yang kita guna rawatan-rawatan yang ada untuk virus lah. Okey, Aiman. Alright. Okay. Kalau contoh, okeylah saya sebutkan satu wabak. Wabak Black Death. Dia punya penyembuhan tu bagaimana? Adakah dia sama macam Azam cakap tadi, kalau batuk maka ubat batuk, kalau sesama maka ubat sesama, ataupun ada cara lain kalau wabak Black Death yang begitu teruk melanda dunia? Aiman minat betul dengan Black Death kan? Ya, betul. Okey, untuk Black dia hilang lagi. Saudara Azam boleh masuk. Azam terputus. Nampaknya kita terputus hubungan sekali lagi dengan Azam. Hello. Saudara Azam. Alright. Ya. Soalan tadi. Dia waktu Black Death dia tak ubat tertentu. Macam contoh kalau batuk maka ubat batuk, sesama maka ubat sesama, demam maka ubat demam ataupun sebagainya.
Azam, hello. Hello. Ya. Test. Ya, Testing. clear tak soalan tadi? Clear. Clear tak soalan? Alright. Dia kan, soalan ni kalau dijawab. Okey, Putus-putus lah Azam. Okay. jap. Harap Puan Nisa boleh letak wifi di sebelah Azam ni. Hello, Aiman. Alright. Sambung. Okey, clear. Clear. Line clear. Kalau kita cerita daripada sudut sejarah, daripada dulu lah. Yang first dia, masa Black Death jadi, dia ada flick ni doktor. Kalau kita tengok doktor yang ada pakai paruh burung tu. Dan kita kena faham juga, masa tu, teori kuman ataupun teori patogen, teori penyakit disebabkan bakteria, disebabkan virus ni belum diperkenalkan. Masa tu orang masih lagi berpegang kepada teori miasma ataupun teori yang disebabkan teori penyakit yang disebabkan bau busuk ataupun persekitaran yang busuk ni. Okey, dia ada macam-macam jenis rawatan. Untuk dia pelik doktor tu, dia cek keadaan pesakit guna satu tongkat untuk pastikan dia tak pegang terus badan ni. Kalau kata apa? Katakanlah. Azam, hello. testing. Alright. Kalau kata apa? Saya sangkut kat kata lah tadi. Kalau kata. Tak, saya lupa saya cakap apa tadi. Alright, pasal Cerita. ni tadi. Doktor berparuh. Waktu teori patogen waktu tu belum ada. Okey. Saya dah ni dia dah panjang-panjang tadi. Tiba-tiba Aiman patah balik saya kat belakang. Okey, yang Boleh first dulu. Okey, dia masih berpegang, masyarakat dulu masih berpegang kepada teori miasma tu lah. Teori miasma ni cara untuk elak dia, kita letak. Kita elakkan kawasan-kawasan yang bau wangi. Kita elakkan kawasan-kawasan yang bau busuk, apa benda semua. Okey, yang tu first. Yang kedua dia, masih ada masyarakat yang pegang teori cecair humor tadi. Okey, which mean cecair dekat dalam badan seseorang yang dah dijangkiti ni tak stabil. Jadi untuk pastikan cecair-cecair dekat dalam badan ni stabil, dia ada konsep bekam, dia ada konsep lukakan diri sendiri ataupun pecahkan nanah-nanah yang ada dekat dalam badan tu lah. Okey, Aiman. Okey. Ada lagi? Sampai situ. Sampai situ. Alright. Okay, kita masih dalam Black Death lagi. Topik Black Death lagi. Sebelum kita menanjak kepada topik lain. Okay, ada satu ketika bumi Syam ataupun Timur Tengah dilanda taun Amawas. Yang mana telah meragut nyawa ramai orang termasuk sahabat Nabi Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Adakah tahun Amawas ini dia merupakan wabak Justinian yang berpunca daripada Black Death juga? Ya, Aiman. Alright, clear tak soalan tadi? Okey. Tahun Amwas. Okey, tahun Amwas ataupun penyakit tahun dia, tahun tu bahasa Melayu. Bahasa Inggeris dia kita panggil kolera ataupun jangkitan dia
bakteria Vibrio cholera. Okey, dia berbeza dengan Black Death tadi. Black Death tadi disebabkan sejenis bakteria. Kita panggil dia Yersinia pestis. Jadi dia dua benda yang berbeza. Sama juga Justinian punya plague tu. Justinian ni disebabkan oleh bakteria yang menyebabkan Black Death ataupun Y pestis tadi lah. Yersinia pestis. Alright. Okey, Aiman. Okay. Jadi kita ke Tanah Melayu. Azam ada mention tadi pasal Kedah pernah menghadapi satu wabak kolera taun. Bagaimana dengan negeri-negeri lain? Ada tak pernah diancam wabak? Okey, kita cerita pasal negeri-negeri lain. Yang first dia kita kena tahu sekitar tahun 1800 Penang ataupun Pulau Pinang dia jadi pusat transit, pusat kuarantin ataupun kapal-kapal untuk pergi Mekah. Okey, bila dia pergi Mekah, kemungkinan jemaah-jemaah haji ni dia bawa balik ataupun dia bawa pergi penyakit-penyakit yang disebabkan patogen ni lah. Okey, itu satu. Masa Pulau Pinang tengah giat diteroka untuk buat penempatan untuk Pulau Pinang dikejutkan dengan wabak malaria ataupun Plasmodium parasite yang bawaan nyamuk. Okey, yang ketiga dekat negeri Johor, tapi yang ni saya sebut ringkas je. Benda ni tulis dekat dalam buku sejarah Buyung Adil, sejarah negeri Johor, yang mana Sultan Johor masa tu sekitar tahun 1600 lebih kurang. Dia pindah dia punya istana daripada satu kawasan pergi satu kawasan disebabkan satu wabak yang melanda. Tapi yang ni dia tulis secara ringkas je dekat dalam buku tu. Selain daripada tu adalah lagi demam kuning, demam denggi, Zika, chikungunya. Okey, kalau nak diceritakan wabak-wabak yang jadi dekat Malaysia ni memang banyak. Secara ringkas dia apa yang saya sebut tadi lah. Ada tiga. Okey, Aiman. Alright. Difahamkan ada seorang sultan yang mangkat sebab wabak, iaitu Sultan Perak, tak silap saya. Ataupun Sultan Kedah. Sultan Perak. Sultan Perak memang ada seorang yang meninggal sebab saya tak ingat yang ni apa tu wabak apa. Kalau tengok timeline mungkin Spanish flu. Dia lebih kurang masa tu, tapi saya tak boleh nak main teka-teka. Saya kena check balik. Alright. Jadi okay, kita tahu waktu tu adakah dengan macam Azam cakap tadi, bila jemaah haji pergi ke sana, mereka pulang membawa penyakit dan kuarantin. Adakah waktu tu kuarantin bukanlah satu tindakan yang efektif untuk buang, untuk hilangkan penyakit wabak tu? Kan dia orang kuarantin kat Pulau Jereja untuk satu masa tempoh dan beliau pulang dan mereka pulang. Adakah tindakan kuarantin tu tak memberikan sebarang kesan dekat dia orang? Okey. Untuk kuarantin, sistem kuarantin ni kita dah tahu dia dah diperkenalkan lama selepas daripada Black Death. Sekitar kurung ke-14 tu lah. Okey. First dia putus lagi. Azam masuk. Hello saudara Azam, boleh masuk? testing Aiman. Alright. Okay, sambung tadi pasal sejarah kuarantin. Okey, kita cerita pasal sistem kuarantin ni. Sistem kuarantin ni satu, bila kita letak dia dekat dalam satu-satu kawasan, yang first dia kita kena tahu. Bila kita kuarantin korang, kita nak tengok dia sakit atau tak. Bila dia sakit, kita boleh teruskan dia kepada rawatan lah. Yang kedua,
macam mana saya cakap, kalau kata dia tak dikuarantinkan, Putus-putus. Kalau kata tak dikuarantinkan, apa jadi? okey, kalau kata tak dikuarantinkan, kita tak tengok dia punya keadaan dulu, dia masuk dalam keadaan dia berpenyakit, dia bawa patogen tu, itu yang menyebabkan satu-satu wabak dekat dalam sesebuah kawasan lain lah. Merebak daripada dia balik daripada Mekah, lepas tu dia merebak dekat Malaysia, dia merebak dekat Tanah Melayu pula. Okey, Aiman. Azam boleh ceritakan sikit pasal virus Nipah yang berasal daripada Malaysia, daripada tak silap saya di Negeri Sembilan ataupun Selangor. Sebab dia daripada kandang Kinzir, yang telah melanda dunia dalam 20 tahun lepas. Boleh Azam ceritakan sikit bagaimana virus itu berlaku dan efek dia terhadap dunia? Okey, cantik soalan ni, Aiman. Okey, yang first dia kita kena tahu virus Nipah ni dia satu family dengan Marburg punya virus ataupun Henipa punya virus. Okey, virus ni kalau diikutkan daripada kertas-kertas kajian ataupun keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penularan wabak ni, kita kena tahu dia berlaku dekat kawasan Kampung Sungai Nipah Negeri Sembilan. Okey, dia berlaku dekat kawasan tu ya. Kelawar selaku host ataupun haiwan perumah untuk virus ni, dia pergi dekat kandang Kinzir. Lepas tu dia lepaskan dia punya sisa najis, sisa air kencing dia dekat dekat kandang Kinzir tu, menyebabkan Kinzir tu jadi haiwan takungan ataupun dia bawa virus tu bawa dekat manusia. Dia batuk, dia bersin, ataupun manusia makan daging khinzir tu yang menyebabkan jangkitan. Jadi sejauh mana kesan dia terhadap terhadap dunia? Adakah sebarang perubahan di dalam industri perubatan ke bila virus Nipah ni melanda? Okey, virus Nipah ni sampai sekarang still ada lagi sebab saya tak ingat 2018 ke 2019 berlaku dekat Bangladesh. Kan dia ada epidemik yang berlaku dekat Bangladesh je. Jadi soalan Aiman ni, Aiman. Ya. Hanya teriak aku, terkejut aku. Alright, itu je. Hello. Hello. Okay. Ada sambungan? Okay, kita tak tengah berfikir sejenak spesifik soalan Aiman ni. Kalau senang kata sejarah ada tak improvement daripada di dalam industri perubatan bila diorang dah hadap virus Nipah ni? Sejauh mana Azam tahulah. Saya rasa saya kena skip soalan ni, Aiman. Alright. Dia membawa kepada sistem perubatan negara dan saya tak nak sentuh kita punya KKM. Okay. Kita fast forward ke zaman sekarang, ke era saya panggil ataupun ke zaman COVID-19. Ramai orang kata sebelum vaksin ada, sebelum terciptanya vaksin untuk COVID-19 ni, ada yang kata kenapa cepat sangat? Kenapa vaksin hasil cepat sangat? Dulu nak cipta vaksin bukan main lama. Kenapa? Bagaimana boleh terjadi macam tu? Maksudnya vaksin dicipta cepat bagi mengekang penularan wabak COVID-19 ni. Hello? Azam? Sorry. Okey, cantik soalan ni, Aiman. Okey, yang first dia, kita kena tahu kita punya kemajuan teknologi hari ni jauh lebih baik
daripada zaman dulu lah. Okey, yang kedua, yang ni orang banyak salah faham tau. Dia kata COVID ni benda baru, corona ni benda baru. Okey, corona ni dia bukanlah satu benda yang baru sebab virus corona first dijumpai ataupun ditemui sekitar tahun 1920 dekat US. Okey, tapi virus tu dia tak pergi dekat manusia. Dia just dekat binatang saja. Yang tu dia jumpa dekat dalam kandang industri ternakan ayam. Okey, dia bawa ke tahun 1930 lebih kurang. Kita ada, dia pecahkan corona ni kepada 4. Kepada 4 sub. Alpha, beta, apa tu, saya tak ingat satu lagi. Dia ada alpha, beta, gamma. Lepas tu, daripada coronavirus ni, dia pecahkan lagi. Dia ada beta A, beta B, beta C, beta D. COVID-19 ni, dia duduk dekat lineage ataupun dekat sub beta B. Betul kan kalau saya salah, Man? Alright, sure. Kami ada saudara Zamir, mungkin beliau kalau perbetulkan beliau boleh request as speaker. Tak, dia memang betul, beta B. Alright. Sambung. Okay. So, lepas tu, dia duduk dekat dalam lineage yang sama dengan SARS 2004 lah. Jadi Okay. kajian mengenai virus corona ni dah lama ada. Start daripada tahun 2004 tu, selepas daripada virus SARS tu, dia dah start buat kajian sikit. Dan dengan kemajuan teknologi yang kita ada, kita boleh buat jujukan genom ataupun genomic sequencing tu jauh lebih baik daripada dulu lah untuk menghasilkan vaksin ataupun menghasilkan sistem perubatan untuk rawat, untuk cegah wabak ni daripada terus terjadi ya. Okay, Man. Okay. Setelah vaksin dicipta, kan kalau contoh adanya dari 8 ujian, ada 8 betul ke saya, dan 5 syarikat yang kita beli, Malaysia beli, dan setiap syarikat pengeluar vaksin ni dia efisiensi tu berbeza. Contoh macam Pfizer 94% dan Sputnik 50%, AstraZeneca 75%. Apa maksud efisiensi ni? Dan tanggapan awam mengatakan, okay, aku nak ambil Pfizer. Sebab apa? Sebab dia 90%. Aku tak nak ambil Sinovac ke. Sebab apa? Sebab dia punya efisiensi tu rendah. Ataupun Sputnik rendah. Kenapa? Apa maksud efisiensi tu sebenarnya? Okay, cantik soalan ni, Aiman. Ya. Cantik soalan ni, Aiman. Okay, yang first dia, mana-mana pengeluar ubat ataupun mana-mana pengeluar vaksin pun dia tak boleh declare kata dia punya ubat atau vaksin dia 100% efisiensi. Okay, itu satu. Dan untuk kadar efisiensi ni semua based on dia punya kajian ataupun dia punya clinical trial ataupun ujian klinikal yang dia buat. Start daripada kita start masa awal-awal COVID tu pun kita dah start buat orang kata saintis-saintis dekat dunia ni dah start buat untuk kajian vaksinnya. Tapi untuk ulas daripada segi dia punya clinical trial tu, saya rasa saya kena jawab lain kali. Tak boleh nak ni sangat. Okay, Aiman. Okay, mungkin kongsi sedikit satu pengeluar lah. Yang mana mungkin ada isu dalam mungkin vaksin daripada China tu. Ataupun vaksin AstraZeneca yang ada isu blood clot, darah beku. Boleh Azam huraikan pasal tu? Hello? Azam? Hello?
Hello Azam. Saudara Azam Abu Hello Aiman. Bakar boleh masuk. Ya Aiman. Aiman Clear dengar tak ke soalan tak? aku tadi? Dengar. Clear. Dengar, Okay. ada masalah. Dengar. Hang tak dengar tau. Itulah. Dia bukan hang dengar. Hang tengah bercakap, aku bercakap kat tadi. Tak apa. Sambung. Pasal Okey. AstraZeneca kontroversi tu. Okey, kita cerita pasal vaksin ni. Kita kena pergi jauh ke belakang sikit masa vaksin ni diperkenalkan lah. Okey, yang first dia, masa zaman dulu, orang tengok siapa yang dah pernah kena smallpox, dia tak kena jangkitan smallpox untuk kali kedua. Yang tu first. Jadi, orang kata tabib-tabib ataupun pakar-pakar perubatan masa tu, tokoh-tokoh perubatan masa tu, dia ambil luka ataupun kudis daripada nanah smallpox ni, dia tumbuk bagi halus-halus. Lepas tu dia tiup masuk dekat dalam hidung. Dan orang yang orang biasa, orang yang sihat, bila buat macam tu, first sama ada dia kena smallpox ataupun dia imun kepada smallpox. Tapi yang jadi masalah dia sekarang, orang yang kena smallpox lagi banyak daripada orang yang imun kepada smallpox tu. Jadi tahun 1700 berapa? Saya tak ingat. Edwin Jenner, seorang tokoh perubatan bernama Edward Jenner. Dia tengok satu keadaan yang mana dia punya orang gaji tengah perah susu lembu. Dan lembu tu ada satu jenis virus, kita panggil dia cowpox. Dia kena cowpox dan dia perasan satu keadaan yang mana orang gaji dia tu tak kena smallpox walaupun terdedah kepada orang yang ada penyakit smallpox tu. Jadi start daripada situ, dia buat satu kajian, dia buat satu ujian. Dia ambil family-family yang berdekatan, dia ambil kawan-kawan dia yang dekat-dekat ni. Dia suntik ataupun dia ambil bakteria cowpox tu masuk dekat dalam badan kawan-kawan dia ni dan ujian tu berhasil. Jadilah sistem vaksin yang ada sekarang. Bila sampai dekat tahun 2020, dia buat satu sistem mRNA. Sistem vaksin tadi ataupun sistem vaksin yang diperkenalkan oleh Edward Jenner tu, dia guna viral infection yang lain. Dia nak cegah smallpox, tapi dia bagi patogen cowpox dekat seseorang. Jadi kawan tu yang dah ada cowpox, dia tak dapat smallpox. Itu satu sistem yang digunakan oleh saya tak ingat in between apa Pfizer, Moderna, Gamaleya dengan ni tu. Tapi untuk Pfizer, dia tak guna virus lain. Contoh macam ada satu yang dia guna adenovirus tu. Adenovirus yang